Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita rujuk topik sains tingkatan 1 yang seterusnya, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Pada hari ini, murid-murid semua diharapkan dapat menyenaraikan unit SI serta simbol unit SI yang betul bagi 5 kuantiti asas. Kemudian murid-murid diharap dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 maksud simbol dan nilai simbol bagi imbuhan yang digunakan dalam pengukuran dengan betul. Murid-murid dapat menukar unit kuantiti asas dengan kaedah yang betul, dan murid-murid juga dapat mewajarkan kepentingan penggunaan unit SI dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok dulu apa itu kuantiti fizik. Okey, kuantiti fizik dalam sains ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur dan dikira. Okey, kuantiti fizik asas yang lazim kita gunakan dalam kehidupan seharian ialah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, untuk keseragaman penggunaan, unit sistem antarabangsa digunakan. Ini bagi membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Baiklah, berikut merupakan 5 kuantiti asas serta unit SI dan simbolnya. Okey, unit SI ini telah dijadikan sebagai unit piawai kuantiti asas sejak tahun 1960 lagi untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Okey, panjang unit SI-nya ialah meter. Simbol unit SI bagi meter M kecil. Jisim unit SI-nya ialah kilogram dengan menggunakan simbol K kecil, G kecil. Masa saat, simbol unit SI-nya ialah S kecil ya. Suhu Kelvin, simbol unit SI ialah K besar, dan arus elektrik unit SI-nya ialah ampere dengan simbol unit A besar. Seterusnya kita lihat pula nilai imbuhan. Sekiranya nilai unit kuantiti fizik sangat besar ataupun sangat kecil, jadi imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Nilai imbuhan adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Okey, cuba kita tengok contoh imbuhan giga. Okey, dan bentuk piawai bagi imbuhan giga ialah 10 kuasa 9. Tapi dia boleh dimudahkan dengan menulis simbolnya sahaja, iaitu G besar. Kalau mega, mega bentuk piawainya ialah 10 kuasa 6. Kita boleh mudahkan dengan menggunakan simbol M besar. Untuk kilo, iaitu nilai 10 kuasa 3. Kita boleh mudahkannya dengan menggunakan simbol K kecil. Desi, dengan bentuk piawai 10 kuasa negatif 1. Boleh ditukar menjadi simbol D kecil. Senti, bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 2. Simbolnya ialah C kecil. Lepas tu kita tengok juga mili, dalam bentuk simbol M kecil, mikro 10 negatif 6 serta nano 10 negatif 9. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan nilai imbuhan dalam kehidupan seharian kita. Perasan tak? Kamu pernah tengok tak ada iklan? Iklan orang jual rumah. Biasanya dia akan nyatakan harga rumahnya, contoh 80K. K kat sini membawa maksud kilo. Jadi lebih mudah untuk difahami. Ataupun
lebih mudah untuk ditulis, okey, pada iklan tersebut. Bayangkan kalau orang yang buat iklan tersebut tersalah tulis nilai, okey, dia nak tulis 80,000, okey, iaitu 80K, tapi tertulis 8,000 sahaja. Itu akan menyebabkan salah faham maklumatlah pada iklan yang dipaparkan. Kemudian kamu boleh perhatikan, okey, pada pembaris yang kamu gunakan. Okey, pembaris kita biasanya menggunakan unit senti dan juga mili. Okey, itu adalah paparan ampere, okey, ammeter, okey, dalam unit ampere. Okey, selain daripada itu, okey, kamu boleh perhatikan juga pen drive, okey, ataupun bateri. Okey, pen drive kamu akan nampak dia punya nilai capacity storage yang boleh dibuat oleh pen drive tersebut. Okey, biasanya dia akan tulis 32 MB. Contoh 32 maksudnya dia membawa maksud 32 megabyte ataupun 1 GB. Apa maksud G pada pen drive tu? Dia bermaksud 1 gigabyte. Okey, kita boleh tukar, okey, kita boleh buat penukaran unit asas. Maksudnya kalau dalam kes ni, contohnya kat sini kalau jisim, kita nak tukar daripada kilogram pergi kepada gram. Apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu darabkan 1000. Okey. Lepas tu, kalau kita nak tukar unit gram pergi ke kilogram, kita perlu bahagikan 1000. Okey, kita tengok pula. Okey, ini bagaimana pertukaran unit boleh kita laksanakan untuk kuantiti fizik panjang. Okey, kamu perhatikan. Okey, kalau nak tukar kilometer kepada meter, kamu perlu darabkan 1000. Kalau nak tukar meter kepada desimeter, okey, kamu perlu darabkan 1000 juga. 10. Minta maaf, 10. Okey, kalau desimeter nak tukar kepada sentimeter, kamu perlu darabkan dengan 10, dan sentimeter nak tukar kepada milimeter, kamu perlu darabkan lagi 10. Okey, macam mana pula kalau kita nak tukarkan kepada nilai imbuhan yang lebih besar? Maksud saya, daripada mili nak tukar kepada senti, daripada senti nak tukar kepada desi. Okey, jadi kalau kita nak tukar unit imbuhan kepada imbuhan yang lebih besar, kita perlu bahagikan dengan 10. Okey, sebagai contoh lah ya, 80 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Cuba kamu rujuk jadual ke atas. Daripada meter nak tukar jadi sentimeter, kamu perlu kalikan dengan 10, kalikan lagi dengan 10. Okey, jadi maksudnya kamu boleh buat 80 kalikan dengan 100. Jadi kamu akan dapat jawapan akhir 8000 sentimeter. Bagaimana pula kalau nak tukar daripada unit yang kecil, nilai imbuhan yang kecil kepada nilai imbuhan yang besar? Sebagai contoh 95 milimeter bersamaan dengan berapa meter? Cuba rujuk jadual di atas. 95 awak perlu bahagikan dengan 10. Bahagikan lagi dengan 10 dan bahagikan lagi dengan 10. Barulah awak boleh dapat unit meter. Jadi kita boleh mudahkan. 95 bahagi dengan 1000, iaitu 0.095 meter. Untuk masa, kamu kena
berhati-hati. Okey, kena ingat 1 jam bersamaan dengan 60 minit dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, jadi kalau kita nak tukar jam kepada minit, kita perlu darabkan dengan 60. Manakala daripada minit nak tukar jadi saat, kita perlu darabkan lagi 60. Kalau kita nak tukar unit saat kepada minit, kita perlu bahagikan dengan 60 dan daripada minit nak tukar kepada jam, perlu bahagikan lagi kepada 60. Jadi sebagai contohlah, okey, kalau kita nak tahu 7 minit bersamaan dengan berapa saat? Jadi 7 kalikan dengan 60 bersamaan dengan 420 saat. Kalau 450 saat nak ditukar kepada jam, kamu perlu bahagikan 450 bahagi dengan 60, kamu baru dapat nilai minit. Kemudian daripada nilai minit tadi, kamu perlu bahagikan sekali lagi kepada 60. Barulah kamu boleh dapat nilai jam. Apa kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian kita? Okey, ketidakseragaman unit dalam kehidupan ni boleh mendatangkan kekeliruan. Okey, sebagai contohlah, okey, jika kamu pergi ke beberapa negara lain, okey, negara tersebut menyukat barang dengan menggunakan kati dan tahil. Okey, manakala rakyat di negara lain pula gunakan copak, gantang, kaki dan ela. Jadi kita perlu seragamkan unit ni supaya kita dapat nilai yang sama. Okey, di mana-mana sahaja kita pergi. Jadi penggunaan unit pengukuran yang sama ni boleh memudahkan komunikasi ahli sains, okey, di peringkat antara bangsa. Okey, ini saya tunjukkan contoh-contoh ukuran zaman dahulu, okey, yang mungkin kamu pernah dengar pada masa kamu bersekolah rendah dahulu. Okey, antaranya jengkal, okey, depa, langkah, hasta. Okey, pengukuran zaman dahulu menggunakan anggota badan. Okey, jadi boleh tak kamu bayangkan dua individu yang sama mestilah mempunyai anggota badan yang saiz berbeza-beza. Okey, jadi kat sini akan menimbulkan perbezaan pengukuran. Okey, ini adalah contohlah ya. Okey, contoh kesan. Okey, kesan buruk jika tidak menggunakan kuantiti fizik, okey, dengan betul. Okey, awak bayangkan, okey, pembinaan teleskop Hubble. Okey, penggunaan teleskop Hubble. Okey, kanta pada teleskop Hubble ni perlu dibetulkan. Okey, saiznya tak besar pun. Okey, hanya 2.2 mikron sahaja. Awak bayangkan nilai mikron ini sangat kecil. Okey, dia bersamaan dengan satu helai rambut manusia tu kita bahagikan kepada 50. Okey, jadi bayangkan ini adalah contohlah penggunaan unit imbuhan. Okey, nilainya terlalu kecil. Okey, tapi akhirnya saintis dapat atasilah masalah kanta pada teleskop Hubble ni. Okey, lagi satu. Okey, NASA pernah kerugian hingga 125 million. Okey, disebabkan oleh penggunaan unit pengukuran kuantiti fizik yang berbeza antara negara. Okey, jadi awak bayangkan 125 million tu kita boleh buat apa? Okey, belanja yang dikeluarkan besar. Okey, tapi gara-gara kesilapan, okey, penggunaan kuantiti fizik, dia telah menimbulkan
kerugian. Okey, jadi atas sebab itulah kamu kena biasakan penggunaan menggunakan kuantiti, fizik dan unit SI yang standard. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.